Assalamualaikum dan salam norma baru. Selamat datang ke Pro 2 Inovatif Kreatif Circle 2021 PSSB. Kandungan projek bermula dari pengenalan sehingga standardization. Pro 2 Kulim terletak di negeri Kedah, bertempat di kawasan perusahaan Kulim yang diuruskan oleh Encik Muhammad Zamri bin Abdul Rahman. Pro 2 ditubuhkan dari tahun 1994 bermula dengan pengeluaran kereta kancil sehinggalah kereta Atiba yang terkini. Kumpulan Eagle dipengerusi oleh Encik Muhammad Zamri bin Abdul Rahman, Servis Manager, manakala Syafiza Ahmad sebagai projek leader dan disertai oleh 6 tim member. Pencapaian kumpulan Eagle setakat ini adalah Gold Achievement in Regional Innovation Showcase on Team Excellence Respect pada tahun 2020 peringkat wilayah selatan. Pengenalan kepada kumpulan Eagle, logo Eagle bermaksud Fly High from Past Year ICC, Trust mean trust each other in group to complete the mission, Gold color mean achievement or reach. Team members komitmen dipengerusi oleh tim leader dari penubuhan projek dan disambung oleh Encik Muhammad Zamri dari project development sehinggalah presentation. Perbincangan bermula dari 24 Februari 2021 sehingga 26 Ogos 2021. Kedatangan adalah 100%. Projek bermula dengan definisi masalah. Projek dilihat dari pengeluaran kuantiti minyak gia bermula dari Januari hingga Mac sebanyak 92 unit daripada servis dan kontersil. Dilihat masalah semasa penukaran minyak gia dan keselamatan merupakan masalah yang dikenal pasti. Di sini kami mengkaji mengikut unit. Kami memfokuskan kepada hazard identification, risk assessment and risk control berpandukan kepada risk nombor 1 di mana using improper tools dealing. Frekuensi kes dapat dilihat di mana kekurangan memasukkan kuantiti minyak juga merupakan kesan kepada kualiti servis. Terdapat impact case yang dinyatakan daripada dua kesan di atas iaitu dari segi manusia dan juga kenderaan. Untuk manusia, kesan agronomik menyebabkan kecederaan pada badan sekiranya kerja tidak dilakukan dengan betul. Manakala kesan pada kenderaan adalah kekurangan kuantiti minyak gia yang dimasukkan akan menyebabkan gearbox manual bermasalah ataupun rosak. Daripada kesan di atas, service manager memberikan verbal briefing kepada setiap mekanik dan foreman. Service manager memberikan arahan kepada foreman untuk memantau penukaran minyak gia manual mengikut SOP. Internal memo dikeluarkan oleh service manager bagi technical service supaya mematuhi SOP yang telah dikeluarkan. Projek overview dapat dilihat cara penukaran minyak gia dari proses pengambilan minyak gia di kaunter spare part sehingga ke tank. Sila refer simulasi yang dipaparkan proses penukaran minyak gia mengikut SOP yang ditetapkan. Kami menggunakan kitaran PDCA untuk mengenal pasti masalah iaitu Plan, Do, Action. Rancak menunjukkan proses projek dijalankan bermula pada Januari sehingga September 2021 daripada penubuhan kumpulan sehingga pemerhatian dan pemeriksaan. Setelah masalah dikenal pasti, pemilihan masalah dilakukan. Pemilihan masalah terdiri daripada man, method, mission dan material. Daripada kaedah man, method, mission dan material, saringan dilakukan berdasarkan kepada pemilihan tertinggi ahli kumpulan. Selepas itu, prioritization matrix dikeluarkan dari saringan masalah yang telah dipilih oleh kumpulan iaitu gear oil pump are not accurate based on required capacity as well as production time di mana weightage point paling tinggi ialah 52 point. Daripada weightage point prioritization matrix tertinggi, problem statement dikeluarkan iaitu the manual process of oil
Removal and refilling takes time when it involves less precise quantities are involved revenue and profit time. The objective is to reduce the conversion time, removal and refill gear oil manual at product cooling by production time to high customer satisfaction. Daripada problem yang dinyatakan, proses pengumpulan data dikumpul dan maklumat dianalisis. Data kuartal 1 direkod berpandukan kepada tarikh, registration number serta rekod masa penukaran minyak gear oil dilakukan. Histogram menunjukkan masa tertinggi yang diambil penukaran minyak gear mengikut SOP adalah 17.5 minit. Ini menunjukkan zon melebihi masa yang serius di mana standard penukaran adalah 15 minit sahaja. Catatan menunjukkan keseluruhan jumlah masa penukaran gear oil manual bagi kuartal 1 adalah 53 minit untuk 39 unit. Ini tidak mencapai sasaran masa iaitu 36 minit. Gap analisis kuartal 1 menunjukkan 18 minit masa yang diambil untuk penukaran minyak gear. Malangnya tidak mencapai sasaran projek iaitu 10 minit. Kesan pada masalah ini, penjimatan flat rate adalah 197 dan masa 312 minit tidak tercapai. Oleh itu, flat rate hendaklah dikurangkan kepada 8 minit untuk mencapai sasaran projek. Flat rate masa dan kos berpandukan kepada Product Service System iaitu PSS. Pengumpulan data kedua sama seperti kuartal 1. Catabang menunjukkan keseluruhan jumlah masa penukaran gear oil manual bagi kuartal 2 adalah 14.6 minit. Ini menunjukkan zon melebihi masa 60% di mana standard penukaran adalah 15 minit sahaja. Catabang menunjukkan keseluruhan jumlah masa penukaran minyak gear manual bagi kuartal 2 adalah 44 minit untuk 35 unit. Ini tidak mencapai sasaran masa iaitu 36 unit. Gap analisis kuartal 2 menunjukkan 15 minit masa yang diambil untuk penukaran minyak gear, malangnya tidak mencapai sasaran projek iaitu 10 minit. Kesan daripada masalah ini, penjimatan flat rate adalah RM111 dan masa 175 minit tidak tercapai. Oleh itu, flat rate masa hendaklah dikurangkan kepada 5 minit untuk mencapai sasaran. Okey, projek target setting menyasarkan 80% penurunan objektif. Oleh itu, root cause analysis dilakukan untuk mengenal pasti masalah lebih mendalam kenapa penukaran gear oil manual mengambil masa yang lama. Kami menggunakan Ishikawa atau fishbone pertama dengan masalah main, method, material dan mission. Daripada masalah tersebut dikeluarkan menggunakan kaedah SMART analysis untuk mencari punca masalah. Untuk kategori mission, sharing equipment diterima pakai. Untuk kategori man, overload major job diterima pakai. Manakala kategori material pula, gear oil pump not accurate diterima pakai. Dan untuk kategori method pula, terdapat 3 punca masalah diterima pakai iaitu packaging by bottle, incomplete workflow procedure dan incomplete safety procedure. Daripada pemilihan SMART analysis tersebut dikeluarkan semula kepada Ishikawa yang kedua. Untuk verification area material minyak meter gear oil pump not accurate based on capacity needed, keputusan diterima. Untuk verification man pula, mechanic overload work with major job, keputusan ditolak. Untuk verification machine sharing gear oil pump equipment, keputusan ditolak. Manakala untuk verification method berkaitan the appearance of the packaging by bottle, keputusan ditolak. Kaedah method bagi incomplete workflow procedure, keputusan ditolak. Akhir sekali, verification method bagi mechanic must follow safety procedure with reduce time, keputusan adalah ditolak. Sekali lagi, masalah tersebut dimasukkan ke dalam Ishikawa ketiga. Masalah tersebut dikenal pasti dengan menggunakan diagram tree di mana terdapat 4 punca penukaran gear oil manual memakan masa yang lama. Rukun pertama, semasa penukaran gear oil, mekanik perlu memasukkan gear oil ke dalam gear oil pump. Rukun kedua, selepas penukaran bateri adalah conversion technical learning dilakukan kepada technician bagi mengetahui risiko-risiko yang akan berlaku. Dan rukun ketiga adalah untuk refresh technician cara penukaran minyak gear. Manakala rukun keempat, technician yang kurang berpengalaman disebabkan pembinaan baru menjadi satu kebiasaan dan akan diberi latihan untuk mengatasinya. Oleh itu, rukun kedua dan rukun ketiga dititik berat untuk atasi masalah ini. Untuk execution plan, brainstorming for potential contamination dilakukan bagi rukos kedua dan rukos ketiga. Daripada rukos kedua dan rukos ketiga, kami mencari satu cara untuk mendapatkan ketetapan kuantiti minyak yang dimasukkan serta pengurangan masa bagi penukaran minyak gear tersebut. Terdapat 3 countermeasure dikeluarkan di mana kami memilih countermeasure 3 untuk mencipta satu alat bagi pengganti gear oil pump. Countermeasure 1 dan countermeasure 2 tidak diterima disebabkan terdapat kelemahan pada countermeasure tersebut dari segi keselamatan dan kos. Countermeasure 1 tidak dipakai kerana gear oil pump meter tidak accurate dan minyak dimasukkan tidak mengikut kuantiti. Manakala countermeasure 2 memerlukan kos yang tinggi untuk membeli gear oil pump tersebut kepada setiap branch. Daripada result brainstorming tersebut telah disenaraikan dan disahkan oleh facilitator untuk tindakan selanjutnya.
Oleh itu, kaedah 5W 2H digunakan pakai untuk mencapai countermeasure yang sesuai, di mana W1 what to do, di mana need a method to maintain the accuracy of the gear oil into the gearbox. Bagaimana ia mencapai mengguna satu alat untuk ketepatan kuantiti. Kenapa alat dicipta supaya tidak memerlukan double QC untuk menjimatkan masa serta ergonomik dalam pekerjaan. Siapa yang terlibat? Foreman dan mekanik. Bermula pada 1 Julai 2021 di PSSB Kuli, di mana kos cipta hanya RM87. Alat yang dicipta diberi nama MTF machine, di mana voltage outputnya 12 volt dan mampu menyedut dan memasukkan minyak ke dalam gearbox mengikut kuantiti yang dikehendaki tanpa mengakibatkan impak kepada body emission. Result penggunaan MTF machine direkod pada data kuartal 3 seperti kuartal 1 dan kuartal 2. Data kuartal 3 juga direkod berpandukan kepada tarikh vegetation number dan masa. Histogram ketiga menunjukkan masa tertinggi yang diambil untuk penukaran gear oil manual menggunakan MTF machine adalah 6 hingga 10 minit. Ini menunjukkan masa yang diambil adalah tepati masa. Data bar menunjukkan keseluruhan jumlah masa penukaran gear oil manual adalah 10 minit mencapai sasaran target yang ditetapkan. Gap analisis kuartal 3 menunjukkan 10 minit penukaran gear oil manual mencapai sasaran target yang ditetapkan. Sila lihat simulasi video cara penukaran gear oil manual menggunakan MTF. Target projek 80% adalah berjaya. Kesan daripada projek ini, kos flat rate dan masa dapat dijimatkan. Kejayaan dari segi ekonomi pula, mengikut unit flat rate dapat dijimatkan sebanyak RM447.92 untuk 88 unit dan masa 704 minit. Oleh itu, masa untuk double QC dapat diabaikan. Untuk standardization and control, MTF machine telah diperkenalkan kepada mekanik. Dengan countermeasure MTF machine, masa penukaran minyak gear manual dapat dikurangkan serta risiko kecederaan bahagian belakang badan dapat dikurangkan, dan pelaksanaan ini harus dijalankan sebagai SOP di branch serta diberi latihan kepada mekanik. Cara penggunaan MTF machine serta menerangkan kelebihannya. Proses flow dapat dilihat di notice board bagi memudahkan mekanik membuat rujukan sebagai new SOP penukaran minyak gear oil manual. Tunjuk ajar dilakukan daripada foreman kepada mekanik tentang cara penggunaannya. MTF machine disimpan di JC room bagi memudahkan peralatan diambil dan diguna pakai. Pada 1 Julai 2021, satu memo dikeluarkan oleh service manager untuk penggunaan MTF machine dipersetujui oleh semua pihak. Foreman akan membuat monitoring keberkesanan penggunaan MTF machine untuk proses penukaran minyak gear oil manual. Faedah dari projek ini, dari group assessment sebelumnya 67.5%, selepas pelaksanaan 85%. Bagi service advisor, peningkatan skill dan knowledge meningkat dari sebelumnya, begitu juga kepada bahagian operation, foreman dan mekanik. Radar ini menunjukkan skill, knowledge, communication and understanding of team members have improved. Untuk feedback daripada mekanik kulim, routine job feeling easy and systematic, workshop flow on track. Customer kulim pula, in term of time, reduce estimate time and servicing.
Challenges during project implementation adalah timing efficiency in rechange gear or manual mid time 10 minutes using new tool MTF machine. Sekian, terima kasih.